Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Aslin selaku moderator dan juga sebagai rakan bicara yang akan mengumpaskan hadis 40 ancaman ini. Tuan Haji Arsyad selaku penganjur, pengatur jadual dan penyusun majlis ilmu tanpa henti setiap malam, dan juga saudari penterjemah bahasa isyarat, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 3 hari bulan 12 2022 bersama dengan 8 Jumadal Ula 1444. Kita teruskan bicara kita dalam buku yang tertera di skrin kita tu. Nama dia Al-Arba'un fi Rad'il Mujrim an Sabbil Muslim. 40 hadis ancaman mencela dan menghina maruah kaum muslimin. Hadis ini 40 hadis ini disusun oleh Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang tokoh besar dalam dunia Islam. Di mana Ibnu Hajar ni, kalau orang mengaji hadis, kalau dia tak kenal Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita kata dia belum mengaji hadis lagi tu. Dia baru mengaku dia mengaji hadis ya. Ibnu Hajar tokoh yang hebat. Kitab dia yang utama yang menjadi rujukan besar dalam dunia Islam ini iaitulah kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alal jami'. Cuma dalam kitab hadis 40 hadis ancaman ini, Ibnu Hajar dia tidak ikut tertib ataupun tidak ikut manhaj Imam Bukhari. Maknanya dia bukan mensyarak, dia kumpul semua hadis-hadis yang sahih, tidak. Bahkan dia kumpul hadis yang memberi peringatan kepada kita tentang bahayanya menyentuh ataupun melakukan kezaliman, tidak adil, sama ada dengan tangan ataupun mencela dengan mulut kita. Dan zaman kita hari ini sama-sama lah. Dua-dua sama naik. Tangan pun naik, mulut pun naik. Zaman orang dulu Ustaz Aslin, kalau kata mencela tu mungkin dengan tangan, dengan mulut ya. Tangan tu jauh sikit. Tapi zaman kita ni, tangan tu mungkin lebih laju daripada mulut. Ada orang tak bercakap, tak sepatah pun dia tak keluar perkataan. Tapi tulisan-tulisan dia, Masya Allah, cukup mencemas dan menakutkan kita kerana penuh dengan, dalam tulisan dia tu penuh dengan kata-kata nista, kata-kata maki ataupun macam-macam. Cuba tengok dalam Facebook dia. Kemudian bila mari zaman kita hari ni, kecelaruan yang lebih besar sekarang ni, kita tak tahu pula siapa yang betul-betul bersalah dan siapa yang betul-betul betul. Tak tahu. Sebab semalam bersalah, hari ni dah betul. Semalam dengan tuduhan dengan penuh keyakinan, orang ni gini-gini, hari ni tak ada dah. Di masyarakat pun celaru. Betul lah zaman yang disebut di zaman Nabi SAW, Nabi sebut di akhir zaman nanti kita tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Sebab bercelaru habis dah. Baru ni kita percaya dah. Oh, dengan fakta-fakta yang dinyatakan bahawa itu orang ni buat salah gini-gini. Tapi hari ni terbalik pula. Dia jadi tak salah pula. Macam mana pandangan Ustaz Aslin tentang kecelaruan yang berlaku dalam masyarakat hari ni? Kita nak dengar juga rakan bicara kita bagi ulasan. Silakan sebelum kita masuk hadis, ini mukaddimah baru ni. Allahu Akbar. Asa Datuk lebih cantik ujahan-ujahan dengan dalil-dalil dan sebagainya. Jadi begitulah keadaan lebih kurang lah, insya-Allah. Tak tahulah kalau dari segi fik siasi ni pun mungkin yalah orang kata membelakangkan dari sudut apa nama ni, orang kata apa, yalah
yang pada hemah tu tidak sepatut berlaku macam tu, tetapi sebaliknya berlaku. Jadi wallahu alam, mungkin tajuk ni pun bagus juga, zaman-zaman fitan ni, zaman fitnah ni. Jadi insya-Allah lah, yang penting kita doakan semoga ada hikmah Datuk. Mungkin Allah nak menunjukkan sesuatu yang kita tak nampak apa sebalik yang tersirat tadi, insya-Allah. Mesti doa insya-Allah yang terbaik. Insya-Allah. Mungkin Datuk boleh lagi kupas mana betul insya-Allah. Oh, hilang lain Datuk kan. Okey tuan-tuan, mungkin line Puan Asma boleh dengar saya ke? Mana Puan Asma tak dapat gambar Datuk kan? Maknanya Datuk punya line ada masalah sikit kot. Tak apa. Jadi saya pun kita tanya, tak tahu mungkin Datuk dapat kitab ni. Kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani tentang golongan-golongan maruh orang Islam yang tidak boleh orang kata apa, maki, tidak boleh dihina. Bukan sekadar Islam sahaja, tetapi orang Islam itu sendiri pun. Contoh dia, alang kau ni Islam, apa Islam boleh pakai. Jadi kalimah-kalimah itu menyebabkan murah di kalangan orang Islam pun akan tercalar. Jadi tahu adalah contoh dia macam-macam lah. Contoh jugalah, asal nampak Ustaz Slim pakai sorban ke, nampak Datuk pakai sorban, ini geng Taliban. Kan. Ni sebenarnya dia bukan kata nak apa nama, sindiran apa, tapi satu kejian sebenarnya pada umat Islam. Jadi bila nampak sorban, jadi menyebabkan kalau kita pergi kedai ke pergi mana kan, orang dia ni tengok kita janggut-janggut ni, ni mesti geng-geng ni, geng resis, geng pelampau-pelampau dan sebagainya. Ini dah ada dah Datuk. Kan disebabkan mereka berkempen, golongan-golongan ni golongan yang tidak, golongan kalau mereka dapat kuasa, dapat itu ni, menyebabkan kita tidak boleh itu ini dan sebagainya. Jadi berjaya dan terkesan. Namun apa yang disebut poin itu adalah juga termasuk penghinaan kepada golongan-golongan yang tersebut. Jadi kita ini memang dibincangkan dan membincangkan tentang maruh orang Islam dan yang seperti dengan dia. Ya Datuk, silakan. Mungkin Datuk line tadi ada sangkut. Ya, ada masalah sikit. Itulah dunia alam maya ni begitulah. Ada sangkut, ada macam-macam godaan-godaan dan cabaran yang kita hadapi. Baik Ustaz Slim, terima kasih di atas orang panggil luahan ataupun pandangan yang kita nak supaya masyarakat kita berfikir dan berjimat cermat dengan pahala yang kita miliki ni supaya tidak menjadi milik orang. Itu kita bimbang sekarang ni. Kita bimbang pahala kita dah lah tak banyak. Habis pula bagi ke orang. Jadi apa lagi yang tinggal kepada kita? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik para jemaah sekalian, bagi jemaah yang sudah ada kitab ini, kitab 40 hadis ancaman ini, kita akan sambung hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat muka surah. Okey Datuk, mencelah sikit. Mana kitab ni boleh dapat dalam, adakah keadaan Shopee ke, ada dalam tu Datuk? Ada. Kita boleh dapat di di Darul Taibah ada. Nanti kita letak admin kita, tolong letak dia punya link. Tak admin insya-Allah. Boleh kita belilah. Boleh ambil. Sebab apa Datuk? Kita melihat syarikat perniagaan macam Shopee ni, dia juga turut membenarkan kitab-kitab agama ni dijual melalui sistem dia orang. Jadi masya-Allah. Yalah, walaupun dia bukan dimiliki oleh orang kita lah, keuntungan pada dia orang. Kalau boleh dapat beli direct macam ada Taibah yang Datuk sebut tu, okey alhamdulillah. Tapi lah mungkin sekarang ni dah mudah dia orang beli dengan Shopee lah, dan yang Thailand yang sakti dengan dia lah. InsyaAllah mungkin Datuk boleh tulis take note, boleh nota sikit untuk di mana boleh dapat kitab 40 hadis ni. Okey Datuk, silakan Datuk. Baik, dia panggil dia alam maya sekarang ni. Kita mudah duduk jauh mendekat. Di antara tanda kiamat yang Nabi sebut tu, kan, pasar-pasar jadi dekat. Jadi benda yang jauh jadi dekat. Sekarang ni orang nak pergi beli apa pun tak turun daripada rumah dah. Pakai jadi gitu ya.
Baiklah para jemaah sekalian, alhamdulillah kita masuk ke hadis kita yang keempat ya. Hadis yang keempat muka surah 11. Bagi yang dah ada kitab boleh buka, yang tak ada kitab insya-Allah boleh cari untuk siri-siri yang akan datang supaya kita mempunyai kitab dan ada maklumatnya insya-Allah. Hadis dia pendek je tapi saya hurai supaya lengkap perbincangan. Dan disyarahkan hadis ini oleh saudara Ustaz Muhammad Yusuf waffaqahullah. Baik, hadis yang keempat, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab yang ada. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Yang hadis keempat tajuk dia pengkhianat terhadap Allah dengan Rasul sekiranya kita melantik orang yang tidak layak dalam satu-satu posisi jawatan disebabkan oleh kaum keluarga, kaum kerabat ataupun orang-orang yang rapat dengan kita, maka itu dikira satu pengkhianatan terhadap Allah, terhadap Rasulnya sallallahu dan juga terhadap orang mukmin. Baik, saya pergi kepada hadis. Hadis ini riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'mala rajulan min isabatin wa fihim man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Hadis ini akhrajahu Al-Hakim wa ghairuhu. Terjemahannya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa diriwayatkan Nabi kita sallallahu bersabda, sesiapa yang melantik seseorang dalam kalangan, dia tulis ini isabah, dia kata kaum kerabat dia, wa fihim man huwa arda lillahi minhu, sedangkan ada di antaranya orang lain yang lebih diredai oleh Allah. Maknanya orang yang lebih layak. Kalau dalam jawatan-jawatan agama, orang yang lebih warak daripada orang itu. Jadi kita ambil orang yang tak sepatut kita lantik, apa jadi? Faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Maka dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Hadis ini rawahu Al-Hakim dalam Mustadrak. Ulama hadis berbeza pandangan tentang penilaian hadis. Ya, penilaian hadis ni dia beza pandangan. Al-Hakim mensahihkannya. Dan Al-Busairi dalam Ithaful Khairah juga lebih cenderung kepada tahsin. Mana mengatakan sanad dia hasan dengan mutabaat dengan syawahid dia tu. Dan juga para muhaqqiq al-matalibul aliyah juga meletakkan darjat dia sampai ke hasan. Itu kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, wa aktsaru nuqadil hadis, kebanyakan ulama hadis hakamu bi dha'fihi, mengatakan hadis ini dhaif. Tetapi tidaklah sampai peringkat hadis rendah daripada itu, maknanya hadis itu dhaif. Jadi para jemaah sekalian, mungkin kita rasa pelik juga Ibnu Hajar ni kan ulama besar dalam bidang hadis. Kenapa pula dia letak hadis macam ni? Kita kata biasanya ulama yang kupu hadis arba'inat, maknanya hadis 40 ni, oleh kerana dia nak cukupkan dia punya 40 hadis tu, ada kalanya yang sahih dan ada juga riwayat-riwayat yang agak lemah. Tapi hadis ni dibincang panjang oleh para ulama Islam, mengatakan bahawa walil hadisi syahidun bimaknahu. Dalam hadis ini ada syahid, maknanya ada jalan lain seumpama dengan dia dari sudut makna. Iaitu apa yang diriwayat dari Yazid bin Abi Sufyan. Satu hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kata kepada Yazid. Dia kata hina ba'asani ila Syam. Sayyidina Abu Bakar nak hantar Yazid pergi ke Syam. Abu Bakar kata apa? Ya Yazid, inna laka qarabah. Di sana kamu ada kaum kerabat. Aku bimbang, takut kamu melebihkan kaum kerabat kamu dalam pelantikan. Kamu nak lantik penasihat ke, nak lantik pegawai ke, nak lantik ketua agensi ke, nak lantik ketua usaha ke, apa benda lah. Nak lantik orang besar kamu,
Jangan ambil semata-mata kerana orang itu keluargamu. Jangan ambil. Les, kenapa? Itulah yang aku bimbang, takut menimpa ke atas kamu. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku bimbang takut timpa ke atas kamu. Ini perangai melantik orang-orang yang kita suka. Asalkan kita suka, tak kira dia mu'ahal, ada keahlian ataupun tidak cukup syarat. Itu bahaya. Sebab apa? Sebab aku dengar hadis ni juga mengikut muhakkik kata hakamu bidha'fihi, lemah juga, tetapi dia nak menguatkan dengan yang lain-lain tu. Jadi dia aku dengar diriwayatkan bahawa Nabi bersabda, man waliya min amril muslimina syai'an, siapa dia memegang tampuk pemerintahan umat Islam, fa ammara alaihim ahadan muhabatan, dia lantik orang kerana muhabah, kerana muhabah ni kerana anugerah. Sebab orang ni sokong saya lantik dia. Orang yang tak sokong saya, walaupun dia layak, kita tepikan, kita gugurkan dia punya jawatan. Apa jadi? Fa alaihi la'natullah. Maka orang itu dilaknat oleh Allah, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah Taala tidak terima yang sunatnya, yang baiknya, hatta yudkhilahu jahannam. Kata di muhakkik ni kata wa hadza syahid rawahul hakim aidan. Jadi syahid yang kedua pun riwayat daripada al-Hakim juga. Tetapi kebanyakan para muhakkik masih lagi meletakkan hadis ini dalam taraf yang dhaif. Cuma kata di para ulama lain, dia kata ala kulli hal, walau macam mana pun keadaan hadis ini, terdapat hadis lain yang sahih yang dikeluar oleh Imam Al-Bukhari. Ini mengaji ilmu hadis ni, penterjemah bahasa isyarat itu kita kena sabarlah sikit. Mungkin beberapa istilah ni agak sukar, tapi saya permudahkan untuk difahami. Untuk dipahami dengan tangan ataupun dengan telinga. Dua-duanya faham, insya-Allah. Isu kitanya hadis ni sukar untuk kita nak taqwiyah, nak naikkan taraf. Tapi ada sebahagian muhakkik tadi mengatakan boleh pergi kepada hasan. Saya kata wallahu alam, saya bukan ulama hadis, bukan pakar bidang hadis, cuma kita baca apa yang dianalisa oleh ulama hadis. Namun di sana kata di para pensyarah hadis ni, kata di sana yang menguatkan hadis ini dengan hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih dia kata idza dhuyyatil amanah fantaziris sa'ah. Apabila amanah itu disia-siakan, mana orang bagi kepada kita satu tugas yang besar, tapi kita sewenang-wenangnya salah menyalahgunakan tugas kita itu. Menyalahgunakan tugas yang menyebabkan kita berlakunya perkara yang tidak baik, maka fantaziris sa'ah. Maka tunggulah kiamat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa idha'atuha? Apa maksud mensia-siakan amanah, mensia-siakan tanggungjawab itu? Maknanya tidak bertanggungjawab dengan baik. Apa maksud dia? Qala idza usnidal amr ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila satu perkara itu diletakkan kepada bukan ahli dia, maka tunggulah sa'ah. Jadi sa'ah di sini ada dua makna. Satu, ulama hadis kata as-sa'ah bermakna al-sa'atul halak, saat kebinasaan. Mana-mana negara, mana-mana perjawatan apabila disalahgunakan dan diletak orang yang bukan ahli dia, maka tunggulah kerusakan yang akan berlaku. Ada ulama kata as-sa'ah bermakna al-qiyamah. Jadi kita kata dua-dua tu terpakai. Dua-dua ulama hadis kata terpakai. Sama ada hadis ni salah satu daripada tanda-tanda kiamat, mana orang yang kepakaran, orang yang ahli tidak dilantik, orang yang tidak ada ahli dilantik, itu pun berlaku. Ataupun bermakna fantaziri sa'ai sa'at al-qiyamah. Dua-duanya terjadi. Baik para jemaah sekalian, kita rasa hadis ini telah selesai kita dalam masalah ini, walaupun ulama hadis bincang panjang. Sebab tu kalau kita nak bincang senang, kita jangan pergi kepada perbincangan ulama hadis, kita pergi ke pekoh selalu semudah. Baik. Dalam buku yang saya baca ni, buku 40 hadis, tuan-tuan yang ada tu tengok muka surat 11. Pengajaran, apakah pengajaran daripada hadis-hadis yang kita baca tadi? Apa pengajaran dia? Ini penting, pada sudut pengajaran kena ada. Semua pelajaran, tuan-tuan dan puan-puan yang kita belajar, sama ada kita belajar tafsir, di akhir pengajaran,
para penceramah, asatizah, pendakwah, mesti kita kena letak khulasah ataupun orang panggil intisari, ringkasan daripada perbincangan kita. Barulah kita rasa, oh mudah ingat. Kalau kita mengaji hadis, macam tu juga. Dia panggil fiqhul hadis. Fiqh hadis ini. Hadis ini apa yang kita faham. Baik, dari sudut apa yang kita faham atau pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini. Yang pertama, pemimpin yang melantik seseorang untuk memegang jawatan dalam pentadbiran dengan mengabaikan faktor kelayakan dan kecekapan, dia tak kira orang ni cekap ke, orang ni bejak ke, orang ni boleh buat kerja ke tidak, bahkan kerana hubungan kerabat, kawan, anak beranak. Nah, zaman kita ini hak mudah sekali, kumpulan kita lah, hak senang ya. Nah, kumpulan kita atau apa jua kepentingan lain, maka dia telah khianat kepada Allah Ta'ala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga khianat kepada orang Islam yang lain. Ini dari sudut terjemahan ataupun faedah hadis yang dikumpul oleh para ulama Islam di dalam syarah kepada hadis. Para jemaah sekalian, di antara benda yang kita rasa kena perhatikan, ana suka baca ulasan daripada ulama hadis. Dia kata, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Apabila seorang itu bercakap di luar bidang kepakaran dia, maka dia akan bawa benda yang pelik akan keluar. Ni saya dua ni macam-macam pula ni. Makan apa ni, jadi buta mata lah. Minum susu ya. Minum susu jadi mata tak baik. Kemudian macam-macam benda yang keluar sebab kita bukan bidang perubatan, tapi nak cakap dalam bab perubatan, dia akan keluar benda pelik. Sama juga dengan para asatizah. Kalau dia bukan bidang dia, bila dia bercakap, maka dia akan lari channel dia. Jadi kita jangan rempuh semualah. Sebab tu kalau ada orang tanya soalan, kita sebagai walaupun kita ustaz, orang panggil ustaz selebriti lah. Macam ustaz Salim tu ustaz selebriti dia panggil. Saya ni ustaz tua dah tak. Jadi dia kata kalau bukan semua soalan orang tanya kita kena jawab. Laisa kullu ma, bahkan laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Sehingga diberi satu peringatan kepada kita pendakwah, bukan semua apa yang kamu tahu tu kamu boleh cakap kepada orang, kerana kita kena tengok level tahap pemikiran dan pemahaman orang itu sendiri. Likulli maqamin maqal. Setiap kata-kata kita tu, setiap ucapan kita tu mesti ada ucapan yang sesuai dengan dia. Kita bercakap dengan budak-budak, kena cakap sepatah dua aja, tak boleh cakap banyak. Level menengah dah lain sikit, level orang tua lain sikit. Sebab tu bila kita mengajar fiqh, kalau kita tengok matan fiqh tak ada khilaf langsung, dia panggil mutun. Jadi kita kena ingat, orang yang bukan dalam bidang dia, bila dia bercakap, maka atabil ajaib, dia akan bawa benda yang ajaib, benda yang pelik, yang menyebabkan kita jadi orang panggil kebingungan dalam masalah, nak menyelesaikan masalah. Dia bukan bercakap menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah yang lain pula. Kita kata jangan. Baik, para jemaah, itu yang pertama dalam bab pelantikan. Dalam bab pelantikan al-wilayah ni, dalam sebuah kitab nama dia Siasah Syariah. Dalam bab siasah syariah, para ulama mengatakan faslun fa'amma ada'ul amanat fi papihi naw'an. Menjalankan tugas amanah itu kita kena tengok dua kategori. Dua jenis. Yang pertama al-wilayah. Yang pertama dia panggil al-wilayah. Apa makna wilayah? Maknanya kuasa besar. Kuasa eksekutif ni. Maka yajibu ala waliyil amri, wajib ke atas pemimpin melantik setiap amalan itu aslah, yang terbaik untuk seorang untuk umat Islam. Maknanya kalau kita kata kita nak beri tugas dia ni jaga bahagian pendidikan, kita kena beri orang yang tinggi pendidikan, orang yang cerdik, pandai baca. Jadi nak bagi jaga pendidikan, bagi orang yang tidak pendidikan contohnya, maka itu dia panggil tidak aslah, tidak baik.
Sama jugalah nak suruh jaga apa sajalah kalau kita sebut jawatan kan orang kata nak mengatakan orang kita susah. Kita kata apa saja jawatan lah senang lah. Jawatan agama contohnya. Kita nak beri dalam jawatan agama. Dalam pejabat agama tu macam-macam ada. Ada penguat kuasa. Kadang-kadang ada setengah tempat tu kita tengok satu kepincangan, bahagian penguat kuasa, penyelidikan yang kena turun padang, masuk kampung, pergi cari orang-orang yang bawa ajaran pelik, ajaran sesak ni. Macam-macam ajaran sesak ni. Dalam kalau kita tengok di dalam masyarakat dulu orang sibuk dengan kerajaan langit. Tuan-tuan ingat lagi tidak kerajaan langit? Kerajaan langit itulah di satu tempat tu. Saya jumpa yang pelik lagi. Dia panggil kerajaan aras, tinggi pada langit lagi. Jangan main-main. Bila pejabat agama datang siasat, dia kata dia tak solat Jumaat di masjid dia ni. Sebab apa? Sebab imam dan semua ahli masjid tu tak sah lah kau Jumaat. Mana kau tahu? Dia kata dia sudah tengok di aras. Sudah. Kita kata kalau orang duk bayar kerajaan langit, rupanya dekat dengan kawasan saya ni kerajaan aras, tinggi lagi punya ada. Jadi maknanya setiap perkara itu kita kena tengok, kita kena ada. Kalau dalam bab wilayah ni, bab orang panggil kuasa besar ni, kita kena tengok orang yang layak dengan dia. Tak boleh kita beri kepada orang yang tidak layak. Bila beri pada orang yang tak layak, maka macam mana dia nak kerja? Bagaimana dia nak buat? Jadi bagaimana dia nak buat itulah yang kita rasa susah hari ni. Sebab suruh orang-orang yang lemah pergi duduk kat situ, dia pun tak pandai, dia pun penakut. Macam mana nak jadi penguat kuasa? Ini bahaya. Jadi setiap orang itu kita kena beri pada yang aslah. Tadilah ada setengah ulama ni dia istishhad dengan hadis yang di dalam kitab kita ni. Hadis yang man istamala rajulan au man waliya min amril muslimin syai'an tu. Siapa dia pegang jawatan umat Islam kemudian dilantik orang yang tidak layak, dan juga diambil daripada kata-kata Sayyidina Umar. Daripada kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar kata apa? Ni ada kata-kata Umar ni kita akan bawa nanti di muka surat yang ke-12. Muka surat yang ke-12. Baik para jemaah sekalian, maka kita lihat hari ini dari sudut tanggungjawab. Ada setengah orang ni bila kita kata, ini amanah. Jadi kita nampak amanah tu satu benda yang kecil, iaitulah simpan barang. Tak boleh ni, saya kena jaga ni barang orang ni. Tuan dia bagi amanah, suruh kita jaga. Jadi kita nampak amanah itu simpan barang, kita kena jaga baik-baik, kemudian kita kena hantar balik bila tuan dia nak. Sedangkan dianya lebih besar daripada apa yang kita faham. Jawatan itu dikira satu amanah. Kita ni ada anak cucu ni. Itu pun sudah dikira orang yang di bawah tanggungan kita amanah. Kita kena beri nama yang baik, beri pendidikan kepada anak-anak, kepada cucu. Beri pakaian yang sesuai. Jangan duk bagi pakai entah pakaian mari mana pun kita tak tahu lah. Tak boleh. Dan kena jaga pergaulan. Sama juga bila nak dapat menantu pun kena siamat balik. Maka dari sudut Al-Quran dengan Sunnah mengatakan bahawa semua tanggungjawab yang kita ada, sama ada peringkat negara, peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat rumah tangga, semuanya sayus'alu akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla dan akan dihitung, dihisab dalam setiap perkara yang kita lakukan itu. Maka sebab apa? Berdasarkan hadis yang sahih ni keluar oleh Imam Bukhari, Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu itu ra'in. Ra'in itu maknanya pengawal. Dan kamu akan ditanya oleh orang yang di bawah tanggungjawab kita. Maka tanggungjawab yang besar yang Allah Ta'ala beri ini mengikut keadaan kita lah. Manakala tanggungjawab negara itu besar sebab di bawah dia berapa juta, berapa ratus ribu rakyat yang akan menerima manfaat kalaulah dia itu baik. Kalau dia baik. Karena itu bagi negara-negara dalam sistem pemerintahan khilafah contohnya, dia panggil ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi, orang yang nak pilih orang tu, mereka ni akan nilai dengan kelayakan dia, dengan kewarakan dia, dengan ilmu dia, dengan kepintaran dia, sebab ini tanggungjawab. Itu tanggungjawab.
maka tak boleh kita tidak bertanggungjawab. Sebagaimana kata Anas radhiyallahu anhu, ma khatabana Rasulullah sallallahu illa qal. Seringkali baginda Nabi sallallahu alaihi bila berkhutbah, bila memberi peringatan kepada kita, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak sempurna iman orang yang tidak ada integriti, tidak ada amanah. Makna orang bagi tugasan dia tak buat. Beri kerja kepada dia, pecah lagi habis. Jadi orang panggil dia khianat. Wala dina liman la ahdalahu, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak ada tak lekat perjanjian. Ada hadis rawahu Ahmad wa ghairuhu bisanadin sahih. Kita mengatakan bahawa ini satu peringatan yang berat. Jadi kalau kita nak lantik orang, nak pilih orang, itu dalam sistem khilafah dia panggil ahlul halli wal aqdi. Tapi bagi kita ni orang yang ditinggal oleh British ni macam mana pula? Jadi rakyat mempunyai kuasa untuk memilih, menentukan siapa yang orang dia nak pilih. Jadi kita kena pilihlah yang baik-baik, yang kita rasa memberi manfaat kepada agama kita dan juga kepada negara. Makna mesti kena serentak. Dia panggil ad-daruriyatil khamsah. 5 darurat yang 5 perkara itu mesti kena serentak. Tak boleh kata separuh-separuh je. Baik. Ada kalanya orang ni baik. Kalau kita tengok dia, kewarakan dia, kita kata dia ni wali besar. Tapi dia tak boleh buat kerja. Dia tak ada kelayakan untuk bekerja. Dalam contoh, sebagaimana hadis Abu Zar radhiyallahu anhu. Abu Zar ni seorang sahabat. Tuan-tuan kena kenal hadis Abu Zar ni seorang yang begitu mantap. Dia masuk Islam awal. Awal lagi dia sebelum dia masuk Islam, sebulan dia duduk di Mekah. Dia minum air Zam-Zam je. Tuan-tuan yang pergi Mekah kalau tak ada duit, tak usah duduk makan benda lain. Minum Zam-Zam je cukup dah. Sampai dia kata aku rasa naik tubuh. Bukan kurus. Dengan sebab minum Zam-Zam tu boleh naik tubuh. Gemuk dia. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ini di antara yang sebab. Jadi Abu Zar satu hari, wahwa fis salahi waz zuhdi wal ilmi wal khuluq. Maknanya lengkap dia ni. Orang yang baik, orang yang wara', orang yang zuhud, yang punya akhlak yang baik. Sekali dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata aku ni macam ni sifat, limadza la yasta'milu. Kenapa Rasulullah tak lantik saya, tak bagi saya tugas apa-apa? Tugas jaga duit ke, tugas jaga apa ke, sedangkan dia ni orang yang baik. Qala lahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata apa? Nabi kata, ya Abu Zar, innaka dhaif. Abu Zar, awak tu lemah. Innaka dhaifun, kamu tu lemah. Wa innaha amanatun. Tugas itu adalah satu amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama, pada hari kiamat kamu akan menyesal. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha, kecuali kalau kamu ambil tugas dan kamu berjalan dengan dia dengan betul, maka kamu boleh pahala. Hadis ini riwayat Muslim. Maka dengan ini para ulama mengatakan syarat kita pelantikan seorang itu mestilah yang pertama syarat dia keahlian, layak untuk buat kerja. Yang kedua al-wafa, dia menunaikan tanggungjawab itu dengan baik. Menunaikan tanggungjawab itu dengan baik. Kita kata alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita tak boleh suka-suka je beri kepada orang tu, beri kepada orang ni, sedangkan kita tidak meneliti kelayakan orang. Maka jadilah kata Nabi tadi, iza dhuyal wusidal amru ila ghairi fantaziris sa'ah. Apabila diserahkan segala tugas itu bukan kepada ahli dia, maka tunggulah saat apa tu? Saat kehancuran ataupun saat kemusnahan. Itu di antara yang disebut di sini. Tak boleh kita semata-mata, pengajaran yang pertama, tak boleh semata-mata kita lantik orang kerana faktor kroning ataupun faktor geng kita, tapi bukan kerana kelayakan dan kecekapan. Baik, pengajaran yang kedua, tengok dalam kitab kita. Hadis ini juga memberi pengajaran bahawa tindakan memecah penjawab yang soleh. Orang yang baik-baik tapi kita gugurkan dia.
Orang yang soleh dan cekap lalu melantik orang lain yang tidak punya ciri tersebut adalah satu penipuan. Samalah dengan hadis tadi tu. Faqad khanallah, dia tidak khianat kepada Allah dan Rasul. Dikira sebagai satu penipuan. Orang itu menipu. Sebab apa menipu? Sebab orang yang baik dianggap tidak baik. Tetapi orang tak baik pula dikira diberi kelayakan. Maka kita kata ini satu kepincangan yang agak besar yang menyusahkan, menyukarkan kita untuk berada di bawah naungan pada hari kiamat. Kita dah baca dulu hadis sab'atun yuzilluhumullah kan, hadis yang masyhur, 7 golongan yang duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Yang pertama sekali baginda Nabi SAW sebut al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang pertama sekali pemimpin yang adil. Orang nombor satu yang dapat kedudukan ini iaitulah pemimpin yang adil. Jadi kita nak dapat nombor satu, duduk di bawah bayangan, maka kita juga menjadi adil. Dalam kepimpinan kita mengatakan bahawa maksudnya kepimpinan itu semua orang. Baik, kemudian kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ni sampai kata-kata Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar Ibn Khattab berkata, sesiapa yang mentadbir suatu urusan kaum muslimin, lalu dia melantik seorang kerana menyukainya, atau mempunyai hubungan kerabat sesama mereka, maka dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Macam tadilah kita kata itu asal daripada Sayyidina Umar nak menguatkan hadis yang disebut tadi. Baik. Yang ketiga. Antara ciri penting bagi orang yang memegang jawatan ialah kuat dan amanah. Ini dalam kisah Nabi Musa AS. Ingat tak kisah Nabi Musa AS ketika dia sampai di Madian, dia jumpa dengan 2 orang gadis yang sedang nak minum air dia punya kambing. Nabi Musa pergi angkat dia punya tudung telaga perigi tu. Oh, si gadis duduk tengok, ish, gagah dia ni. Aku nak cadangkan kepada bapa supaya ambil dia sebagai pegawai staf kita yang jaga kambing. Maka sebab itulah anak perempuan itu kata kepada ayah dia, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Tengok ni, surah Al-Qasas ayat 26. Satu lagi surah iaitulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Yusuf mentafsirkan, mentakbir mimpi raja, dan raja berpuas hati dengan apa yang dikemukakan oleh Yusuf, 7 tahun akan subur, diikuti dengan 7 tahun kemarau. Raja pun puas hati, raja kata, kamu sekarang ladaina orang yang rapat dengan kami, maka Yusuf bagi tawaran, ij'alni ala khazainil ardi. Jadikan aku ni orang yang jaga khazanah bumi. Ni, hasil bumi yang nak keluar ni, untuk 7 tahun akan datang, bagi saya jaga. Les? Kenapa? Nabi Yusuf kata, inni hafizun alim. Hafizun alim. Karena aku hafiz, maknanya orang yang sangat kuat menjaga ekonomi, dan alim, pandai menyusun, mentadbir. Tengok. Tuan tengok dalam surah Yusuf 2, hafizun alim. Hafiz alim. Dalam surah ini, Nabi Musa, qawiyul amin. Maka kata di para ulama, setiap tempat tu ada kekuatan dia. Bukan semua. Tengok, ciri kuat ialah berbeza mengikut lapangan. Ciri kuat itu berbeza mengikut lapangan. Contohnya kuat dalam medan perang, berani. Walaupun dia kuat sikit, dia kena berani pula dia ni. Pandai main senjata. Berpengalaman dan mahir strategi perang. Manakala keluar dalam mentadbir urusan manusia adalah tahu berlaku adil dan mampu memutuskan hukum dalam kalangan mereka. Jadi itu dia panggil kuat. Amanah pula merujuk pada takutkan Allah dan tidak takut pada manusia. Dalam bab ekonomi, hafiz. Yusuf kata, aku ni penjaga khazanah. Alim, tapi aku pandai mentadbir. Maknanya
di sini ulama mengatakan al-aslah fi kulli majal, yang terbaik mengikut setiap tempat itu mengikut keadaan. Tak boleh kita nak kata total gitu, tak boleh. Sebab setiap orang tu ada kepakaran dia. Alhamdulillah, kata di pengarang kita ni, pada zaman ini begitu sedikit pemimpin yang terhimpun pada dirinya ciri kuat dan amanah, hafiz dan alim. Kita kata sukar untuk satu orang. Karena itu dia ada koleksi. Mana kalau kita nak memimpin, kita kena ada satu esko, majlis mesyuarat, majlis kabinet, sebab mesti lengkap melengkapi untuk kebaikan maslahah umat. Dan setiap orang itu tak boleh satu. Dan bahkan dalam beragama sekarang pun sama. Kalau dulu mufti seorang, ya, mufti Syekh Imam Nawawi kata. Tapi mari zaman kita mutakhir ni yang tak ada mujtahid, maka dia tak ada lagi mufti, dia kata ada majlis fatwa. Majlis fatwa, peringkat negeri, peringkat antarabangsa pun dia keluar majlis fatwa, dia panggil Majma' al-Fiqhi, al-Majma' al-Fiqhi. Mana majma' fiqh, kesatuan ulama sedunia, akademik ulama sedunia ni, dia berkumpul sampai 50 orang, 100 orang ulama daripada seluruh dunia nak bincang satu tajuk. Ini kepakaran. Yang keempat, selain daripada lantikan sebagai pemimpin, penilaian ini termasuk juga melantik imam dalam solat berjamaah. Sekarang ni kronik ni masalah lantik imam ni. Kadang-kadang kita pergi sampai 5, ada masjid sampai 8 imam. Imam yang resminya, imam yang jabat agamanya, imam yang ratibnya, tapi akhirnya imam tolak juga yang naik. Tuan-tuan kenal ke imam tolak? Imam tolak tu mana tak ada imam hak dia dilantik semua, tak ada. Yang adanya engkau naik itu masing-masing tolak menolak. Akhir kali imam tolak juga yang bertugas, yang lain tu entah ke mana. Itu satu. Dia hafiz, mana hafal Quran, tapi tidak amin dalam bab menjalankan tanggungjawab jadual yang telah disusun. Kita kata ini satu masalah. Baiklah para jemaah sekalian, oleh kerana hadis kita, hadis 4 dengan hadis 5 ni satu tajuk je. Jadi kita saya terus sambung kepada pengajaran hadis yang telah kita bincangkan hadis tadi. Baik, pengajaran yang seterusnya, daripada kita kata hadis yang kelima, pengajaran yang pertama, ataupun boleh je kita jadikan pengajaran yang kelima, tapi lebih baik kita ikut muka surat kertas kita ni, muka surat buku kita ni, muka surat 13, kisah Sayyidina Abu Bakar tadi dengan Yazid. Apakah pengajaran dia? Pengajaran dia, kisah ini dinyatakan dan riwayat sebut ada seperti berikut. Jadi Abu Bakar kata Yazid, aku bimbang takut kamu main dengan sentimen anak beranak keluarga, menggilantik keluargamu saja. Nanti kamu akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla kerana tidak memberi tempat kepada orang-orang yang baik yang lain yang layak, tapi kamu pilih keluarga kamu walaupun kurang kelayakan atas dasar kroni, ataupun dia panggil berat sebelah, kroni lah zaman kita ini, senang dah. Baik. Yang kedua, menurut sirah, walaupun ada di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai hubungan kerabat dan sangat rapat dengannya, baginda tidak memandang hal tersebut, bahkan mereka diberi jawatan kerana kelayakan yang dimilikinya. Nabi kita bagi jawatan kerana apa? Kerana kelayakan. Contoh. Tengok contoh ni. Ada beberapa contoh, muka surat 14. Yang pertama, Sayyidina Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni, man huwa Muaz? Siapakah Muaz itu? Siapa dia Muaz? Muaz ni yang dikasihi secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi kita pegang tangan dia. Inni uhibbuka. Ya Muaz, inni uhibbuk. Aku sayang kepada kamu. Mu jangan tinggal setiap kali salat, ingat hadis. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tapi adakah Nabi kita pilih dia kerana dia sayang ataupun kerana kriteria Muaz yang begitu hebat? Baginda melantiknya sebagai penguasa di Yaman dengan sebab sifat warak dia dan kepahaman tinggi dalam agama. Nabi test dulu. Kalau datang hukum gini, kamu jawab macam mana? Kalau maknanya sebelum dilantik, interview. Mesti ada interview dulu. Barulah kalau ada tengok kelayakan, baru kita ada.
Baik, yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat karib dan bapa mertua baginda sallallahu alaihi wasallam, dilantik sebagai amil zakat kerana sifat adil dan tegasnya. Bukan kerana dia tu Umar, kerana bapa mertua, lah, kerana kelayakan yang ada pada dia. Yang ketiga, Sayyidina Khalid ibn Walid. Nah, dengar, Sayyidina Khalid ibn Walid ni apa dia tugasnya? Dilantik sebagai pemimpin pasukan tentera muslimin kerana kemahirannya dalam medan perang. Untuk cerita Khalid ni panjang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan para pencinta ilmu sekalian, Khalid bin Walid ni, dia ni panglima Quraisy. Panglima Quraisy. Dia lawan dengan Nabi daripada awal, sehinggalah dia yang menyekat kedatangan Nabi SAW untuk masuk Hudaibiyah. Tahun yang ke-6. Nak masuk Hudaibiyah tu Khalid, panglima Quraisy. Dia yang attack sekat sehingga Nabi sepatutnya masuk ke Mekah melalui Tan'im. Dia attack sampai ke Hudaibiyah. Jauh tu melencong. Selepas Hudaibiyah, apabila berlakunya perjanjian damai di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy, Khalid dan beberapa panglima Quraisy masuk Islam. Nabi kenal dia. Dalam beberapa siri peperangan, Khalid mempunyai kepakaran dalam bidang ini. Nabi tak kata Khalid masuk Islam aku bagi jawatan. La. Yang main pancing-pancing ni sama kita ya. Awak masuk ikut saya, awak dapat ini. Ya. Awak dapat jawatan. Lah, zaman Nabi tidak ada tawaran seperti itu. Masuk Islam. Tapi dengan kelayakan dia, maka Nabi lantik balik Khalid menjadi panglima perang yang begitu hebat. Yang terselah sekali bila ketika berlaku pembukaan kota Mekah. Fathu Makkah. Tuan-tuan ingat, Nabi kita masuk Mekah melalui dua lorong, dua jalan. Jalan yang pertama dia panggil daripada Hujun. Hujun ni kat mana? Kalau tuan-tuan pergi Mekah sekarang, perkuburan Ma'la. Perkuburan Ma'la itu dia panggil Hujun. Mari ikut tu, dia akan mari sampai ke Marwah. Ujung tempat sa'i tu. Kalau dulu, satu masa dulu, dia ada Masjid Kucing. Saya tak tahulah, Ustaz Asli ingat tak Masjid Kucing ni? Masjid Kucing. Ingat. Masjid ramai jemaah daripada Malaysia semayang situ. Dia Masjid Kucing ni, bukannya ada kucing situ. Betul. Masjid itu dia panggil Masjid Ar-Rayah. Tempat Nabi pacak bendera pada hari pembukaan kota Mekah. Yang saya nak ceritanya, Khalid bin Walid, dia pergi letak bendera dia di sebelah sana. Di sebelah sebelah hotel Anjung sekarang apa nama tu? Yang Anjung tu. Sebelah tu, masa nak tulis buku Mekah tu saya pergi cari. Dia ada satu masjid nama dia Masjid Khalid bin Walid. Jadi Khalid dia pacak bendera situ. Kita nak bagi tahu kepada tuan-tuan, Khalid bin Walid walaupun dia masuk Islam lambat, tapi oleh kerana kepakaran yang ada pada dia, maka Nabi lantik dia panglima tentera walaupun dia masuk Islam dan dia pernah bertempur dengan Nabi SAW, tapi kita boleh lantik kerana kepakaran yang dia ada. Baik, contoh yang keempat, Sayyidina Bilal bin Rabah yang merupakan muazzin baginda SAW, lantik dia menguruskan Baitul Mal disebabkan sifat amanah dan kecekapannya dalam urus terbit. Satu lagi, kerana suara dia bagus. Ingat tak cerita azan? Yang mimpi azan tu Abu Mahzurah. Tapi Nabi kata bagi tahu cara azan ni kepada Bilal. Ajar dia kepada Bilal sebab dia la'an sautuhu anda minka. Suara dia lebih baik daripadamu. Jadi kita tak boleh nak lantik orang oleh kerana awak ni pakcik saya lantik awak jadi Bilal walaupun dia punya suara tidak bagus. Azan tu comel belaka, tapi orang nak Bilal, nak panggil orang, nak tarik orang datang. Jadi kita nak kepada suara yang baik supaya bila orang dengar, orang pun rasa semangat nak pergi. Ni sehari dua ni Syekh Misyari mari Malaysia. Oi, saya tengok nampak semangat orang ikut dia solat. Walahannya solat Isya macam tu juga. Tapi bila pembaca qari tu hebat, menyebabkan orang tertarik. Jadi maknanya Nabi kata ajar Bilal. Bukan kerana Bilal tu
orang rapat dengan Nabi, tapi oleh kerana Nabi bagi illah lianna sautahu anda min, suara dia lebih kuat daripada kamu. Suara dia lebih baik. Jadi kita kena beri pada orang, setiap orang itu ada tugasan dia masing-masing. Baiklah, yang terakhir, pengajaran yang terakhir antara dosa besar dalam Islam ialah melantik orang yang zalim atau fasik untuk mentadbir urusan manusia berdasarkan kepada hadis ini. Jadi kalau kita penguasa-penguasa yang ada kuasa tidak menyekat perlantikan orang-orang yang tidak layak, maka mereka bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Habis apa tugas kita rakyat? Tugas kita rakyatnya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena beri taat, ketaatan kepada pemimpin. Kalau kita dah tunaikan tanggungjawab kita, kita tidak memberontak dan kita menunggu tanggungjawab mereka kepada rakyat. Kalau mereka buat, mereka selamat. Kalau mereka tak buat, mereka duduk dalam termasuk dalam hadis ancaman. Siapa dia menjaga urusan umat Islam, kemudian dia tidak beri nasihat dengan baik, tidak memberi satu maslahah yang baik, maka mereka akan mendapat ancaman yang begitu dahsyat, sebagaimana disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tamatlah bicara kita secara ringkasnya Ustaz Salim, dua hadis ni, hadis 4, hadis 5, dia dua kaitan yang begitu rapat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita dalam meneruskan kehidupan kita ni, supaya kita berlaku adil, berlaku telus, tidak mementingkan kroni-kroni dalam pentadbiran, dalam pelantikan kita. Wallahu alam. Jadi kita serah Ustaz Salim untuk buat rumusan ataupun ulasan. Tafadhal. Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman yang telah mengupas sebuah kitab ataupun ringkasan sebuah kitab, iaitu 40 hadis yang dikarang oleh Syekh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, memberikan tentang Islam dan umat Islam itu sendiri. Jadi bagaimana yang, yalah, banyak benda sebenarnya saya ingat. Saya tengok ni yang komen pun banyak dan tulis rajin tulis memudahkan sebenarnya. Dan saya rasa dia orang memahami apa yang dimaksudkan daripada hadis tersebut. Cuma kita sebagai orang yang menuntut ilmu ni, kita kena, orang kata apa, kena berfikiran terbuka, berlapang dada. Walaupun hadis-hadis ini mungkin ada berkaitan, bahkan bukan walaupun, sudah pasti berkaitan dengan kepimpinan di dunia ini, termasuk di negara kita dan sebagainya. Jadi macam hadis yang disebut tadi, walaupun dia kata matannya dhaif, tapi diberujah, dikuatkan dengan hadis yang lain tentang kita jawatan kerana seseorang tu ada kedudukan, ada tempat, ada pangkat dan sebagainya, ataupun orang yang digeruni ataupun dijadikan pemimpin, maka mereka pasti mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang berusaha, yang berjuang sungguh-sungguh, yang ada harapan, yang nampak momentum kejujuran dan keamanahan dalam peribadi itu sendiri dan berkaitan dengan agama, tapi mereka dipinggirkan daripada menjadi pemimpin yang soleh atau pemimpin yang solehah yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk ni memang sesuai lah. Sebab tu memang kita tak nafikan. Sebelum ni kita bincang banyak hal tentang bagaimana perasaan, rasa ngilunya hati Nabi, rasa orang kata sakitnya hati Nabi bila ada di kalangan orang kata yang Nabi sebut tentang hadis-hadis celaka, ataupun Nabi tidak akan mengizinkan jawatan itu dipegang oleh mereka yang gilakan jawatan dan sebagainya, kerana kamu tidak akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau kamu dilantik, keadaan kesalahan kamu, kewarakan kamu, kejujuran kamu, maka Allah akan menolong pentadbiran. Yang ini kita khawatir sebenarnya, dan kata-kata Nabi ini bukan pembohong, bukan pendusta. Nabi seorang yang siddiq, Nabi seorang yang jujur, Nabi seorang yang amanah. Dan apa yang Nabi gambarkan daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Khatamul Anbiya wal Rusul. Jadi sebenarnya kita mesti mengambil intibah, mengambil perhatian yang sewajar dan sebanyak-banyaknya. Kerana an-nasu tahta dini mulukim, ada satu kalimah menyebutkan rakyat ini keberadaan mereka
hidup mereka dilihat kepada bagaimana pemimpin mereka itu sendiri. Tak boleh kita doakan, insya-Allah memang masih mengupas lagi benda-benda macam ni. Dan orang kata, Ustaz, ini dah diputuskan. Memang diputuskan. Tapi kena ingat mengapa kita meninggalkan golongan-golongan yang rakyat nampak, yang orang nampak soleh, yang nampak tidak ada masalah, sebagai tiba yang memang terang benderang, yang jelas, yang soreh, yang zahir, yang nyata. Itulah yang menjadi pilihan seseorang. Jadi kita takut na'udzubillah min zalik, dengan hadis tadi mendapat laknat daripada Allah Taala. Na'udzubillah min zalik. Yang penting insya-Allah moga-moga pada saya lihat begini. Perjuangan Islam itu Allah mungkin dalam segi memang kita menang dari sudut kerana menegakkan kebenaran perjuangan, tapi dari sudut pentadbiran mungkin Allah nak hold dulu, Allah nak tengok bagi rakyat nampak, bagi masyarakat orang Islam nampak, inilah sebenarnya wajah mereka. Wajah-wajah mereka yang nampak dalam masa mudah, tanam tebu di bibir mulut. Orang kata apa, di depan lain, di belakang lain. Jadi insya-Allah moga-moga doa banyak-banyak agar dengan hadis-hadis yang kita hidup berlapikkan hadis. Orang Islam, umat Islam yang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dia mesti berlapikkan fakta. Dia berlapikkan kepada sunnatullah, yakni Al-Quran, dan sunnatul Rasul, yang hadis Nabi SAW. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat, insyaAllah. Dan yang kedua, kita jangan mendambakan diri kepada seseorang untuk meyakinkan rezeki kita pegang. Sebenarnya rezeki kita bukan Datuk yang bagi, Ustaz Asrin yang bagi, Puan Asma yang bagi. Tak. Rezeki itu, kebergantungan kita tu hanyalah pada Allah SWT, insya-Allah. Maka kita risau dalam ada hadis-hadis yang menyebutkan kita bila mengharap sesuatu pada manusia dan tidak mustahil kita akan jadi hamba kepada orang yang kita minta. Benda ni berlaku. Contoh dia kan, contoh saya ni mungkin yang kita buat contohlah, misal yang ni. Datuk sebagai orang yang ada kenamaan, saya perbaik dengan Datuk kenapa? Supaya saya nak dapat sesuatu daripada jawatan Datuk. Maka dalam hadis sebut, umumnya ialah, mafhumnya ialah, maka Datuk akan mempergunakan saya dengan sehabis-habisnya sehingga saya dah tak boleh digunakan lagi. Itu maksud kalau kita mengharap sesuatu daripada manusia, bukan mengharap sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawatan, kita lihat, qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha'. Kita doa banyak-banyak insya-Allah. Allah ajar Nabi, qul Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha'. Dan Allah boleh tarik. Jadi benda ni kita doakan insya-Allah, ya Allah, Allah mawali umurana khiyarana wa la tawali umura syararana. Jadi kita doakan insya-Allah, semoga ada kebaikan, manfaat pada kita semua insya-Allah. Jadi doakanlah yang terbaik, ya. Kita dah tahu semua keadaan kita pada hari ini, insya-Allah moga-moga ada keamanahan, ada kejujuran bagi mereka yang telah orang kata apa menguruskan urusan orang Islam, insya-Allah. Kita doakan moga-moga Allah tunjukkan, Allah arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang kita doa saya insya-Allah. Terima kasih banyak Datuk. Sedikitlah tambahan saya sebut tadi kan. Dalam 3-4 minit ni insya-Allah kupaslah yang cukup menarik dengan hadis ni. Jadi bagi mereka yang ingin mendapatkan hadis 40 hadis yang Datuk bertalaki dengan kita setiap bulan, iaitu tengok di Dar Taibah. Boleh screenshot itu Dar Taibah, dan insya-Allah ada potongan dia, mungkin bayar RM1 je lebih sikit dia akan post insya-Allah. Dar Taibah ni mungkin akan dapatkan buku yang Datuk waktu apa ni bersama, yang baca bersama kita pada malam ini setiap bulan insya-Allah. Jadi sekarang itu yang dapat kita berbincang pada malam ini, dan insya-Allah ada masa lagi kita akan bertemu di lain hari, dan insya-Allah mungkin dengan tetamu-tetamu yang lain disusul oleh penyalas program Tuan Haji Muhammad Arsyad. Insya-Allah doakan, yang penting do the best, don't feel the best. Buat yang terbaik, jangan perasaan kita adalah yang paling baik. Menyebabkan kita akan jadi pengkhianat dalam kerjaya, pengkhianat dalam kehidupan dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu alam. Jumpa lagi. Makasih Datuk. Masih banyak jazakallahu khairan jazak. Makasih banyak Puan Asma ya yang
replacement Puan Aceh Fariza kita, mungkin saya buat mungkin kempen ikut pilihan raya, dia mengundi di apa nama, di apa tu, di Tioman ya, di Tioman. Dia mengundi ya, sebab apa ni, calon apa nama tu, calon meninggal dunia. Jadi pilihan raya diadakan, bukan diadakan, ditangguhkan pada 7 hari bulan Disember pada hari Rabu ni, insya-Allah. Dan insya-Allah lah, moga-moga ada kebaikan. Wallahu alam. Terima kasih para penonton sekalian. Jumpa lagi yang baik datang daripada Allah yang lemah, daripada saya yang telah orang kata kondak bicara kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok tasbih kafarah dan surah Al-Asr.